بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita boleh teruskan pengajian kita kitab Sunan Tirmizi. Pada malam ni insya-Allah kita akan sambung babu majaa ma li adna ahli jannati minal karamati. Adna ahli jannah maksudnya aqallu manzilatan li ahli jannah. Maksudnya bab ini datang menceritakan al-karamah, kemuliaan bagi penghuni syurga yang paling rendah martabat. Kemuliaannya begitu besar dan begitu dihargai di dalam syurga. Itu baru paling rendah martabat penghuni syurga. Apalagi lebih-lebih lagi penghuni syurga yang ada di martabat tinggi. Boleh bayangkan betapa besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka. Haddatsana Suwaid bin Nasr qala akhbarana Ibn al-Mubarak akhbarana Rishdin bin Sa'd qala haddatsani Amr bin al-Harith an Darraj an Abi al-Haytham an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adna ahli jannati manzilatan ay aqallu ahli jannati martabatan. Ahli syurga paling rendah martabat alladhi lahu 80,000 khadimin, yang ianya mempunyai 80,000 khadam, pelayan. Wasnatani wa sab'una zawjatan, dan 72 isteri. Zaujah maksudnya zaujah minal huril ain, selain daripada isteri dia yang dah bersama di dunia, selain daripada itu, daripada hur seramai 72. Wa tunsabu lahu qubbatun, dan ditegak baginya, dibina baginya qubbah. Qubbah maksudnya baitun saghirun mustadir, rumah kecil yang bulat. Khimah yang dibuat min lu'lu'in wa zabarjadin wa yaqutin, dibuat daripada batu jenis berharga mahal. Lu'lu' batu permata, lu'lu', zabarjad, yakut. Ini nama-nama jenis-jenis batu
harga mahal dan begitu berharga. Kama bainal jabiyati ila Sana'a. Luasnya syurga diperolehi bagi dia tu seperti mana di antara Jabiyah. Jabiyah ni satu perkampungan di negeri Syam. Ila Sana'a. Hingga ke Sana'a. Sana'a ni satu perkampungan besar. Ada di Yaman. Maksudnya begitu jauh jarak di antara Jabiyah dan Sana'a. Jadi luasnya begitu bagi ahli syurga paling rendah martabat. Dia akan mempunyai qubbah. Walaupun maksud qubbah ni baitun saghir mustadir. Dia dibuat daripada lu'lu', zabarjad, yakut dan besar. Maknanya fushatul qubbah. Luasnya qubbah tu dari segi lebar dan panjang. Qubbah itu seolah-olah di antara Jabiyah dan Sana'a. Jadi ini kiranya bagi yang rendah martabat, apa pula bagi penghuni syurga yang diperolehi martabat yang tinggi. Wa bihadzal isnadi ay wa bihadzal isnadis sabiqin 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dengan sanad yang dulu, sanad suwait juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata min ahli jannati min saghirin aw kabirin yuradduna bani salasina fil jannati la yaziduna 'alaiha abada." Barang siapa meninggal dunia, dia tu adalah daripada penghuni syurga. Yang mati itu sama ada kecil, yang muda ataupun besar, yang tua. Yuraduna ay ya'uduna au yasiruna. Mereka akan dikembalikan ataupun dijadikan Bani Salatin, anak berumur 30 tahun. Maknanya sebaya umur 30 tahun fil jannati, dalam syurga. Sama ada penghuni syurga, orang akan masuk syurga ni, dia mati di atas muka bumi ni, mati kecil ataupun mati tua. Umur tak sampai lagi 30 tahun mati. Umur dah lebih daripada 30 tahun mati. Tapi bila masuk syurga, dalam syurga akan jadi sebaya. Semua tu lebih kurang umur 30 tahun. Yang sama ada yang saghir ataupun kabir akan dijadikan kepada umur 30 tahun. La yaziduna 'alaiha abada. Mereka tidak akan melebihi
Di atasnya, di atas 30 tahun tu selama-lama. Maknanya selama-lama dalam syurga, dia duduk dalam keadaan sebaya 30 tahun tu tidak akan lebih daripada tu. Lama kelamaan jadi 40, 50, 60, 100 ribu tak ada. Sebaya 30 tahun tu tetap sampai bila-bila. Wa kadzalika ahlun nari. Dan begitu juga dari segi umur dan juga tidak ada penambahan bagi ahli neraka, penghuni neraka. Mereka juga akan ada dalam keadaan sedemikian itu, akan disiksa dalam neraka. Wa bihadzal isnadi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan melalui sanad ini juga datang riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna alaihimun muttayjanu. Alaihim ay ala ru'usi ahli jannah. Taijan jamak bagi taj, tajun, mahkota. Sesungguhnya di atas mereka, maksudnya di atas kepala penghuni syurga, akan ada mahkota. Inna adna lu'lu'atin minha, mahkota itu dipenuhi dengan batu lu'lu'. Sesungguhnya paling kecil lu'lu' daripada tijan tadi, la tudhi'u ma bainal masyriqi wal maghribi. Batu tu begitu cerah, begitu bersinar. Jadi la tudhi'u ay la tunawwiru, akan tentunya akan menerangkan ruang yang ada di antara timur dan barat. Bau itu kecil sekali, batu lu'lu' ada pada mahkota di kepala penghuni syurga itu. Kalau semua sekali, betapa cerahnya, bersinarnya, boleh bayang di situ. Hadza hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadis Rishdi bin Sa'din. Jadi maksudnya, sebelum ni, wa bihadzal isnad, satu. Yang kedua, bihadzal isnad lagi. Jadi maksudnya, hadis ni datang dengan tiga hadis ni datang dengan sanad yang satu. Sanad haddatsana Suwaid bin Nasrin, akhbarana Ibn Mubarak, sanad tu hadis pertama kita dah baca. Wa bihadzal isnadi, baca pula hadis man mata min ahlil jannati min saghirin tu. Dan akhirnya wa bihadzal isnadi, di situ inna alaihimut tijan. Satu. Jadi 3 hadis kita dah baca datang dengan satu sanad ni. Hadza ini, hadis ni dikira hadis gharib. La na'rifuhu illa min hadis Rishdi bin Sa'din. Kami tidak menganggap ma'ruf kecuali daripada hadis Rishdin bin Sa'ad. Rishdin bin Sa'ad ni dah sebelum ni kita dah baca, dianggap rawi dhaif. Haddatsana Abu Bakrin Muhammad bin Basharin
qala akhbarana Mu'adz bin Hisham haddatsani abi an Amir al-Ahwali an Abi Siddiq an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri qala, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannati, orang mukmin apabila dia mengingini anak dalam syurga. Maksud dah dalam syurga, duduk di situ, dia inginkan anak. Sebaik saja dia inginkan anak tu, akan dapat. Kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin. Hamluhu ay hamlul walad, mengangkat, mendukung anak, dan juga meletakkan anak. Wasinnuhu ay kamalu sinnihi, sempurnanya umur, iaitu umur 30 tahun. Dalam syurga ni tidak ada, dia inginkan anak, mendapat anak, tiba-tiba ada yang kecil pula selain daripada penghuni syurga yang tadi, sama ada kecil, besar, semuanya dah disebayakan. Tiba-tiba anak ni kecil ada pula, tidak begitu. Fi sa'atin, dalam satu saat. Seperti mana dia, kama yashtahi, seperti mana dia inginkan, sama ada dia inginkan anak lelaki ataupun anak perempuan, dalam satu saat sekelip mata tu, dia akan dapat anak tu dengan dukungnya anak, letaknya balik anak tu, dan anak itu cukup besar dalam keadaan umur dia 30 tahun. Sempurna umur yang dah ditetap dalam syurga. Semuanya akan berlaku dalam satu saat, sesaat. Maknanya sekelip mata, apa yang ingin itu jadi. Selalu dalam syurga. Hadza haditsun hasanun gharibun wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. Dan sebahagian dan ulama ahlul ilm berselisih pendapat pada ini berkenaan dengan dapat anak ni, sama ada dapat anak ataupun tidak dalam syurga ni. Di situ ada ikhtilaf, perselisihan di antara ulama. Faqala ba'duhum, sebahagian daripada mereka ulama kata, fil jannati jima'un, dalam syurga ni memang ada jima', pergaulan. Wala yakunu waladun, dan tidak akan ada anak, tidak akan jadi anak. Yurwa an Ta'usin wa Mujahidin wa Ibrahim an-Nakhai. Beginilah, maksud inilah diriwayatkan daripada Ta'us, Mujahid dan Ibrahim Nakhai. Wa qala Muhammadun, qala Ishaq bin Ibrahim fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad kata, Muhammad yakni Muhammad bin Ismail al-Bukhari,
Dia kata, Ishaq bin Ibrahim yang masyhur. Ishaq Rahway, seorang imam dalam mazhab Zahiri. Dia tu guru Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari sekarang ni, dia akan bagi tahu pandangan Ishaq bin Ibrahim tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtahal mu'minul walada fil jannati kana fi sa'atin kama yashtahi." Apabila mukmin inginkan anak dalam syurga, terjadi anak itu dalam satu saat seperti mana dia inginkan, seperti mana orang mukmin itu inginkan, maknanya akan jadi, boleh jadi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa boleh jadikan begitu. Walakin, dan akan tetapi, la yashtahi, orang mukmin tu tak jadi inginkan. Yang tu maknanya kerana ingin kan anak, boleh jadi, boleh dapat dalam sekelip mata, dan seperti mana dah sebut dalam hadis tu, dalam satu saat dia dukung, letak balik dan besar sampai umur yang cukup 30 tahun. Itu semuanya begitu cepat, dalam satu saat boleh berlaku, boleh jadi. Pendapat Imam Ishaq, dia kata walakin la yashtahi, orang mukmin penghuni syurga tidak akan inginkan. Maknanya tidak akan jadi begitu, tidak ada anak dalam syurga tu. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, wa qad ruwiya an Abi Razin al-Uqayli an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Razin al-Uqayli daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ahlal jannati la yakunu lahum fiha walad, sesungguhnya penghuni syurga tidak akan ada bagi mereka anak dalam syurga. Wa Abu Siddiq hinin naji yusmuhu Bakr bin Amr wa huwa yuqalu Bakr bin Qais. Rawi Abu Siddiq, nama dia Bakar bin Amr, setengah kata dia Bakar bin Qais. Jadi riwayat daripada Abi Razin al-Uqayli tadi, itu riwayatnya, hadis itu panjang. Di situ ada sebut as-salihatu lis-salihin. Orang wanita yang salihah ni dikhususkan bagi lelaki yang salih. Apabila mereka masuk dalam syurga, mereka akan dapat kelazatan seperti mana mereka dapat kelazatan semasa hidup di dunia. Tapi kelazatan mereka dapat melalui jima' tanpa ada anak, tanpa mereka diperolehi anak. Jadi maksud tu ada dalam hadis Abi Razin al-Uqayli, babu ma jaa fi kalamil huril 'ini, bab datang berkenaan dengan perbualan daripada
hur, bidadari syurga. Haddatsana Hannadun wa Ahmad bin Mani'in qala akhbarana Abu Muawiyah qala akhbarana Abdurrahman bin Ishaq عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمجتمعا أي موضعا للاجتماع. Sesungguhnya dalam syurga ada tempat untuk berkumpul. Lil huril ini, tempat tu, tempat himpun tu dikhususkan bagi bidadari yarfa'na bi aswatin, mereka meninggikan suara-suara. Suara maksudnya di sini an-naghamat, nada suara. Mereka lam yasma'il khalaiqu mislaha yaqulna. Khalaik, makhluk tidak mendengar umpama suara yaqulna yang mereka katakan. Apa yang mereka kata? Nahnul khalidatu, kami ni yang kekal. Fala tabidu, la tabidu ay la, fala nabidu ay fala nuhliku, ataupun wala tamut, kami tidak akan mati, tidak akan binasa. Wa nahnun na'imatu, dan kami yang memberi nikmat, kesedapan. Fala tab'asu, fala nab'asu, maka kami tidak inginkan apa-apa, tidak berhajat apa-apa. Maknanya tidak ada apa-apa keperluan bagi mereka. Semuanya dah diberi kesenangan. Wa nahnu radiyatu fala naskhatu, dan kami juga yang ridha dengan Tuhan kami, ataupun kami bersetuju satu sama lain, teman-teman kami. Fala naskhatu, dan kami tidak memurkai dengan apa saja keadaan. Tuba liman kana lana wa kunna lahu, alangkah baiknya bagi mereka yang menjadi kepunyaan kami, dan juga kami menjadi kepunyaan dia. Jadi bertuah, mereka dapat kami ini. Itulah nada suara yang boleh dengar dalam syurga daripada bidadari syurga. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Anas, hadits Ali haditsun gharibun, babu ma jaa fi sifati anharil jannati, bab datang berkenaan dengan perihal sungai-sungai dalam syurga. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Yazid bin Harun qala akhbarana al-Jurairij
عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء. Sesungguhnya dalam syurga ada bahar, lautan air, wa bahar al-asali, dan lautan madu. Kata kita biasa sebut sungai air, sungai madu, sungai susu, wa bahar al-labani, wa bahar al-khamri, dan sungai ataupun lautan arak. Summa tushaqqaqul anharu ba'du. Kemudian sungai-sungai itu akan dibelah. Pada waktu siang hari, ba'du ay ba'da dukhuli ahlil jannatil jannata. Setelah penghuni syurga dah masuk dalam syurga, tushaqqaqul anharu, sungai-sungai itu, maaf, bukan siang hari, tukar dengan nahar, anhar. Anhar jamak bagi nahrun, sungai. Di sini sebut pula sungai. Kemudian sungai-sungai itu akan dibelah. Hanya mengalirkan air, madu, susu, arak, semua itu akan mula mengalir setelah penghuni syurga masuk dalam syurga itu. Hadza haditsun hasanun sahihun wa Hakim bin Muawiyah huwa walid Bahzin. حدثنا هناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات. Barang siapa meminta syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali, qalatil jannatu, syurga kata, Allahumma adkhilhul jannata, wahai Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa man istajara minan nari 3 maratin, dan barang siapa minta lindung daripada api neraka sebanyak 3 kali, khalatin nar, api neraka kata, Allahumma ajirhu minan nar, wahai Allah, lindungilah dia daripada api neraka. Hakadha rawa Yunus an Abi Ishaq hadha al-hadith an Yazid ibn Abi Maryam. Jadi seperti mana Abul Ahwas riwayat daripada Abi Ishaq, begitu juga Yunus riwayat daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq riwayat daripada Buraid bin Abi Maryam. Tukar pula. Bukan Yazid, Buraid. Buraid bin Abi Maryam. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, ay nahwal hadithil mutaqaddami atau bima'nahu. Jadi Imam Tirmizi bagi tahu sanad saja hakaza rawa Yunus tu. Kemudian hadis tu tidak sebut kata nahwahu. Maksudnya hadis tu sama seperti hadis datang riwayat daripada Hanad Abul Ahwas an Abi Ishaq, sama. Cuma maksud
istilah nahwahu ni, walaupun makna hadis tu sama, lafaz hadisnya ada sedikit berbeza. Lafaz berbeza, makna sama. Banyak, begitu. Kalau lafaz hadis juga sama, dengan hadis dah sebut, dengan hadis tidak sebut, hanya menyebut sanad saja. Kalau begitu, lafaz hadis pun sama. Makna pun sama. Hadis dah sebut dengan hadis tidak sebut tu, ketika tu istilah lain akan guna. Iaitu mislahu, tidak guna nahwahu. Nahwahu, mislahu. Banyak kegunaan ni dalam kitab-kitab hadis. Dalam Bukhari, dalam Muslim juga ada istilah ni. وقد روي عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قوله. Terkadang ada juga daripada Buraid bin Abi Maryam, daripada Anas bin Malik melalui Abi Ishaq, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, حدثنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك أراه أي أظنه قال يوم القيامة. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 individu ada di atas timbunan kasturi. Jadi boleh buka Facebook dia ke ni? Azunnuhu qala yaumal qiyamati. Aku sangka ia berkata, yang kata ni Zazan, dia kata, aku sangka Abdullah bin Umar kata dalam riwayat tu, ada juga menyebut yaumal qiyamati, salasatun ala kusbanil miski yaumal qiyamati yaghbituhumul awwaluna wal akhirun. Yaghbitu ayatamannawna, yaghbitu ribtah ni, yaghbitu daripada ribtah. Ribtah ni inginkan, ingin sangat nak jadi serupa mereka. Jadi 3 individu ada di atas timbunan kasturi. Jadi awalun akhirun, orang yang ada di situ, awal dan akhir, awal hingga akhir, semuanya inginkan nak jadi serupa mereka. Itulah ribtah, yaghbitu. Maknanya orang yang melihat keadaan mereka, mereka juga teringin sangat nak jadi serupa mereka. Pertama, rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yaumin wa laylatin. Pertama, seorang lelaki yang menyeru untuk 5 waktu semayang pada setiap hari dan malam. Muazzin yang sentiasa melakukan azan 5 kali sehari untuk 5 waktu semayang. Wa rajulun ya ummu qauman.
Ini pula imam. Orang lelaki yang menjadi imam bagi satu kumpulan, wahum bihi radun, sedangkan mereka makmum tu, kaum tu setuju, suka dengannya, dengan rajul yang menjadi imam tu. Maknanya orang tu jadi imam, dia menjaga syariah. Tidak ada apa-apa yang makmum nampak tidak suka keadaan dia, gerak-gerik dia, bercanggah dengan syariah dan sebagainya. Tidak ada. Semuanya suka, setuju dengan dia. Dia jadi imam tu, rida semua tu. Yang ketiga, wa'abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Yang tiga, hamba yang menunaikan hak Allah. Maknanya menjaga ibadat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengelak daripada larangan-larangan Allah. Hamba tu mampu jaga hak Allah dan hak mawali, hak kebajikan dia. Apa ada tugas-tugas patutnya dia kena buat mengikut kemauan majikan dia, itu pun dia dapat tunai. Hak Allah, hak majikan dia, semuanya dia dapat tunai. Dia mampu laksanakan semua tu. Jadi tiga jenis manusia ni, tiga individu ni, hari kiamat nanti akan ada di atas timbunan kasturi. Begitu besar kelebihan bagi mereka. Hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifuhu illa an Sufyan ats-Tsauri wa Abul Yaqzan ismuhu Utsman bin Umair wa yuqal ibn Qais. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن منصور عن ربعي عن عبد الله بن مسعود يرفعه. عبد الله بن مسعود memarfu'kan hadis. Yarfa'uhu ay yarfa'ul haditha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya hadis ni dianggap hadis marfu'. Maknanya Abdullah bin Mas'ud nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an Abdullah bin Mas'ud yarfa'uhu tu sama seperti an Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, begitu sama, maknanya marfu'. Kalaulah tidak sebut yarfa'uhu tu, boleh jadi di situ akan ragu-ragu. Ini mauquf, mauquf ala Ibn Mas'ud. Jadi bila ada yarfa'uhu, jelas hadis ni hadis marfu'. Kalaulah an Abdullah bin Mas'ud qala, yarfa'uhu tidak ada, akan jadi mauquf. Dan apa yang Abdullah bin Mas'ud akan kata salasatun yuhibbuhumullahu azza wa jalla, apa semua ni bukan sebenarnya bukan daripada diri Abdullah bin Abbas, mesti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sahabat-sahabat tidak berani nak kata tentang hukum ahkam agama daripada diri mereka tanpa bergantung kepada pengetahuan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang mereka kata, apa yang mereka buat mauquf, kebanyakan ataupun sesetengahnya memang mereka ada nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi sudut makna. Jadi kalaulah keadaan mauquf tu begitu, ataupun terkadang mereka sebut minas sunnati, di antara amalan sunnah ialah, kemudian akan sebut amalan tu. Jadi bila sahabat riwayat dengan cara seperti itu, mauquf seperti itu, dikatakan mauquf fi hukmil marfu'. Sebenarnya gambaran hadis itu menampakkan mauquf, tapi hakikatnya itu juga marfu'. Sebab dari segi makna itu ada nisbah juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, jadi bila dah jadi marfu' qala ni, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yuhibbuhumullahu azza wa jalla. 3 individu di mana Allah Subhanahu wa taala menyukai, mengasihani mereka. Pertama, rajulun qama minal laili, seorang lelaki bangun pada waktu malam. Qiyamul lail, yatlu kitab Allah. Qiyamul lail maksudnya bangun sembahyang tahajud. Dalam sembahyang tu dia tilawah, baca Al-Quran dalam sembahyang, ataupun di luar sembahyang dia baca Al-Quran. Warajulun tasaddaqa sadaqatan, dan yang kedua, orang lelaki yang bersedekah. Satu sedekah biyaminihi yukhfiha, melalui tangan kanannya, dalam keadaan dia sembunyikan sedekah itu, sehingga selalunya hadis-hadis sebut tangan kanannya sedekah, tangan kiri pun tidak tahu. Maknanya begitu sembunyi, siapa pun tidak tahu. Jadi dia buat begitu, dia bimbang sedekah dia akan jadi riya, sum'ah dan sebagainya. Dia sedekah dengan cara itu. Qala urahu min shimalihi. Urahu ay azunnuhu. Rawi kata, saya anggap ia adalah min shimalihi ay yukhfi min shimalihi. Dia sedekah melalui tangan kanannya, dalam keadaan dia sembunyikan daripada tangan kirinya. Warajulun kana fi sariyatin, dan yang ketiga, orang yang ada pada sariyah. Sariyah ni jaisyun saghir, tentera kecil, pasukan tentera kecil. Kalau tentera besar panggil jaish. Kana fi sariyatin fanhazama ashabuhu, maka teman-teman seperjuangannya dah kalah perang, mungkin cabut lari,
Tapi dia ni fastaqbalal aduwa. Dia ni masih berdepan lagi dengan musuh. Maknanya masih memerangi lagi dengan musuh Islam. Tujuannya litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Supaya kalimah Allah menjadi tertinggi. Meninggikan syiar. Tujuannya meninggikan syiar Allah, syiar Islam. Tidak ada tujuan lain. Jadi, orang yang berani begitu juga termasuk dalam 3 individu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka. Mereka dapat hubbullah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka dapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan mereka itu. Hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi ghairu mahfuzin. Hadis dianggap gharib melalui tariq ini, min hadzal wajhi ay min hadzal tariqi, dikira ghairu mahfuz. Ghairu mahfuzin ay syazun. Syaz. Tak perlu kita terjemah di sini. Ghairu mahfuzin, tidak terpelihara. Tak perlu. Kita kena faham ini adalah istilah hadis. Ghairu mahfuz, bukan mahfuz. Maknanya lawan bagi mahfuz ni syaz. Syaz lawan dia mahfuz. Munkar lawan dia ma'ruf. Begitu. Apa maksud syaz? Syaz maksudnya mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Seorang rawi siqah, dia riwayat hadis. Dalam riwayat dia, sama ada dalam sanad ataupun dalam matan hadis, agak berlainan, agak bercanggah dengan riwayat daripada rawi-rawi yang ramai terlebih siqah daripada dia. Jadi riwayat daripada seorang rawi bercanggah dengan riwayat daripada ramai rawi, 2-3 orang, 4-5 orang rawi. Yang ramai itu pula lebih siqah daripada rawi itu. Rawi itu pun siqah juga. Itulah kata mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Persalah-salahan oleh rawi siqah dengan rawi-rawi yang ramai terlebih siqah daripada dia. Itu ta'rif bagi syaz. Jadi yang ramai tadi bercanggah dengan seorang rawi yang lebih siqah tu, yang ramai itu riwayat daripada yang ramai-ramai itu dikatakan mahfuz. Wasahihu ma rawa Syu'batu wa ghairuhu an Mansurin. Dan yang benar ialah riwayat daripada Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis dan yang lain selain daripada Syu'bah. Mereka riwayat daripada Mansur, daripada Rib'i bin Shirash, daripada Zaid bin Zabyan, an Abi Dzarrin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr bin Ayyash kathirul ghalati. Abu Bakr bin Ayyash ni seorang rawi yang banyak berlaku kesilapan dalam
riwayat. Jadi maksudnya riwayat tadi yang dikatakan syaz ni, ghair mahfuz ni, punca daripada Abu Bakar bin Ayyash tu. Dia biasanya berlaku kesilapan. Jadi kesilapan yang datang daripada Abu Bakar bin Ayyash tu sama ada dalam sanad ataupun dalam matan, itu menjadi bercanggah dengan riwayat daripada rawi ramai lebih siqah daripada dia. Jadi itulah sebab hadis itu dianggap ghair mahfuz lagi. Bila ghair mahfuz maknanya syaz. Bila dah jadi syaz, terlucut daripada syarat menjadi sahih. Tak jadi sahih, ia akan pergi kepada dhaif. حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عقبة بن خالد أخبرنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال riwayat daripada Abu Hurairah. Beliau kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ay yaqrubu, yushikul furatu yahsiru an kanzim min al-zahabi, hampir Furat itu satu sungai masyhur, Furat. Al-Furatu nahrun bil Kufah, satu sungai yang ada di Kufah. Yahsiru ay yankashifu, akan membongkar, an kanzin, daripada khazanah, minal zahabi, emas. Maknanya air sungai itu kering, akan keluar daripada situ emas, khazanah emas. Faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a, maka barang siapa menghadiri di sisinya, di sisi Furat itu, ketika keluarkan khazanah emas itu, kalaulah hadir di situ, kalau ada di situ, maka janganlah orang itu mengambil sesuatu daripadanya. Jadi kalau ambil, akan berdepan dengan banyak fitnah di situ. Jadi fitnahnya di situ maksudnya akan berebut. Kalau pergi ambil, akan berdepan dengan keadaan orang ramai berebut nak ambil emas tu, akan berlaku pembunuhan satu sama lain dalam setiap 100 orang tu 99 orang akan mati. Maknanya akan berlaku pembunuhan besar di situ.
Jadi Nabi SAW dah pesan, kalaulah seseorang ada di situ ketika itu, mengelak daripada mengambil apa-apa daripada sungai itu, daripada khazanah emas itu, tidak akan dapat emas itu kalau diambil, akan berdepan dengan kematian di situ. Hadza haditsun sahihun. حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عقبة بن خالد إن شاء الله tersambung. Ingat sikit lagi nak sampai bab. Sambunglah, ngantuk. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.